macam gelap sikit. Tu buka je lah kot. Macam gelap sikit. Pintu tu buka. Ada 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah masuk, boleh share dulu. Share untuk ajak kawan-kawan kita ngaji sama-sama. Petang ni kita akan ngaji muka surat 6. Masih surah Al-Baqarah muka surat 6. Tab tu. Okey, boleh sediakan, pertama sediakan Al-Quran dah semestinya. Yang kedua sediakan pensel ke kan, pensel, pen ke, dengan buku nota. Buat ada buku kalau boleh ada buku. Boleh ambil take note. Okey, hari ni kita akan baca daripada muka surat 6. Masih juzuk 1 daripada ayat 30 hingga 37 surah Al-Baqarah. Okey, boleh komen kalau yang siapa dah masuk, boleh komen. Clear tak nampak skrin saya? Okey. Okey, selamat hari Jumaat. Okey. Ni hari Jumaat ke berapa tak ada solat Jumaat? Jumaat ketiga. Tapi tak apa, insya-Allah. Mawar merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear di KK. Alhamdulillah, Samsiah Ismail dari KK. Jauh kan kita ngaji, tapi disebabkan teknologi ni, itulah kelebihannya teknologi ni. Disebabkan teknologi, kita macam depan-depan je ngaji. InsyaAllah cuma saya tak boleh dengar lah pula tuan-tuan dan puan-puan muka surat 6. Okey, sediakan pensel Al-Quran, okey. Dan buku nota. Kalau tengok saya punya Al-Quran boleh juga, tapi sediakan kertas atau buku nota untuk kita untuk kita ambil nota. Okey. Waalaikumsalam Surina Kancil, maksud saya. Alhamdulillah. Royal Diamond. Clear clear ustazah. Ada mata bintang lagi. Alhamdulillah clear Okey, insya-Allah hari ni kita akan baca muka surat 6. Dan muka surat 6 pun ada cerita best. Dalam muka surat 6 ni Allah ceritakan macam mana macam mana iblis yang tak nak sujud pada Adam. Okey, dan apa yang terjadi kepada Adam selepas tu. Dan dalam surah ni nanti kita akan tengok apakah doa ataupun kalimah yang Adam dapat daripada Tuhan untuk bertaubat. Maksudnya ada doa untuk minta taubat dalam muka surat 6 ni. Okey, kepada yang baru masuk, okey, boleh sediakan Al-Quran ataupun boleh tengok Al-Quran saya. Okey, lepas tu boleh ikut saya. Saya memang mengaji slow kata orang. Sebab saya nak membantu orang lebih untuk dapat bacaan yang lebih baik. Macam tu insya-Allah Okey, sebelum tu kita mulakan bacaan kita
Waalaikumsalam Farida Haji Ahmad. Kita mulakan bacaan Al-Quran kita dengan surah Al-Fatihah. Okey, insya-Allah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca sama-sama dengan saya ya. Okey, untuk mendapat keberkatan. Okey. Alright, kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ya. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, hati-hati kat situ. An'am, satu hamzah, lepas tu ain lagi sekali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hati-hati, tu berapa harakat? 6 harakat. Okey. Okey, kita akan mula baca muka surat 6. Sama-sama mengaji dengan saya, ikut sama-sama supaya pahala tu kita dapat, dan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita tadi kepada diri kita, roh kita, ahli keluarga kita, terutamanya ibu ayah kita, lagi-lagi kalau yang dah pergi meninggalkan kita, kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, sahabat handai kita, dan seterusnya ya. Kepada guru-guru kita, tak kira guru Al-Quran ke guru, semua gurulah, insya-Allah. Dan Al-Fatihah tu juga kita doakan untuk muslimin dan muslimat, dan semoga Allah mengangkat wabak ini okey secepat yang boleh. Okey, dan semoga kita sabar dan tabah menghadapi dugaan macam-macam. Okey, macam-macam yang ada masalah bisnes ke. Okey, insya-Allah saya doakan sangat-sangat Okey, kita akan sambung. Kita akan sambung muka surat 6. Okey, ikut saya jangan saya seorang-seorang je baca. Semua-semua ikut. Okey, insya-Allah. Okey, semua boleh ikut. Okey, boleh? Okey, kita mulakan. Okey, clear saya punya screen clear. Saya punya suara clear ke? Okey, boleh. Okey, tengok muka surat ni. Okey. Ayat yang pertama, ayat 31. Hamzah bawah mati dengan zal. Zal, ingat hujung lidah di antara dua gigi. Kalau susah, cuba gigit dulu hujung lidah di antara dua gigi depan. Gigit kan Lepas tu cuba baca. Qa panjang, ada alif. Lepas dia la rabbuka lil Rob. Tengok. Okey, baca Al-Quran, pergerakan ke hadapan. So ra kena sabdu dengan ba. Lepas tu ba tu sendiri berbaris di hadapan. Rabbuka lil, li mati dengan lam. Tengok depan sikit, pergerakan baca Al-Quran ke depan. Lil mala. Kita tengok selepas la ni ada ombak. Ustazah ada ombak. Selepas ombak, tolong dekat skrin. Tolong dekat sikit skrin Ustazah. Maaf tak berapa nampak. Okey. Tak berapa nampak ke? Okey, boleh. Okey. Kalau kat tepi tu dia ada besar-besar sikit tu. Nampak? Okey. Boleh? Okey. Lil mala. Okey, la ni ada ombak lepas tu. Ingat, apa petua saya? Bila kita tengok ombak, kita nak tahu kan berapa panjang ni. Bila ada ombak, selepas ombak tu ada hamzah, confirm 4 atau 5 harakat. Senang je. Okey, boleh. Okey, kita baca lagi. So, jadi yang panjang 4 atau 5 harakat ada la ni. Okey, la ni lil malaikati inni. I tu sabdu dengan nun.
Tengok pergerakan ke depan sikit. I ni sabdu dengan nun. Lepas tu nun ni di baris bawah. Lepas tu ada ya. Ini rumah ya. Bila baris bawah lepas tu rumah ya kena panjang 2 harakat. Inni ja'ilu. Panjang ada alif lepas dia. Okey, 2 harakat. Ja'ilu. Lun ni sabdu dengan dia. Okey, tengok ni tanwin 2 ni ada bertumpu dengan fa. Bila macam ni, maksudnya dia kena baca ikhfa hakiki. Okey, macam mana Ustazah ni ikhfa ni? Tak apa. Ikhfa tu ikut je saya. Kalau tak ingat nama hukum dulu tak apa. Okey? Tak boleh. Abang. Tak boleh. Okey, kita tengok. Ja'ilu. Ni tanwin 2 bertemu dengan fa. Dia ada hukum kat sini, nama dia ikhfa. Okey, tapi ikut je saya. Kalau tak ingat dulu pun tak apa. Dia kena baca dengung 2 harakat. Lepas tu bersedia nak sebut huruf fa ni. Lepas tu fa ni baris bawah mati pula dengan lam kat depan. Ingat, baca Al-Quran adalah pergerakan ke hadapan. Okey, boleh? Ja'ilu fil fi mati dengan lam. Okay, ingat lam alif ini adalah lam. Ini adalah alif. Jadi lam alif yang datang dulu adalah lam. Jadi yang mati ni lam. Fil mati dengan ra. Fil ardi khali. Ali panjang ada ya, 2 harakat. Okey. Fatan kan? Dia fatan. So bila berhenti kat sini, kita berhenti ni, jadi ta bulat ni dia jadi ha, matikan. Okey, apa saya kata selalu bila berhenti matikan huruf yang berbaris paling akhir. Jadi ini ta bulat. Matikan ta bulat. Okey, matikan ta bulat, lepas tu jadi ha. Ta bulat bila mati jadi ha. Okey, cuba kita baca. Saya akan ambil lagi sini dulu. Fil ardi khalifah. Kha, hati-hati mesti ada bunyi tu kha. Jadi khalifah. Okey, boleh? Okey. Boleh? Okey. Ada yang tanya kan, bila tak cukup nafas macam mana nak berhenti Ustazah? Okey, macam mana nak tahu untuk berhenti kat mana ya? Okey, saya bagi tips Okey, kita buat praktikal terus. Okey, maksudnya kita boleh berhenti. Okey, untuk orang awam yang tak biasa dan tak tahu bahasa Arab ni, boleh berhenti kat mana-mana. Tapi nanti bila nak sambung bacaan, maksudnya kita nak sambung cerita tu. Jadi ambil ke depan. Okey, kita buat praktikal kita try praktikkan. Okey, contoh ikut saya Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Cukup tak cukup nafas. Ustazah tak cukup nafas kat sini. Kita berhenti. Inni. Berhenti 2 harakat sebab dia ya bawah dia. Ambil inni pun boleh, ambil lil malaika ni pun boleh juga. Okey? Okey. Lepas tu petuanya nak sambung baca tu, habiskan nafas yang tersisa sebelum tu. Ambil nafas penuh-penuh. Simpan dekat perut. Lepas tu masa baca ni lepas sikit-sikit. Okey, contoh. Lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat, ha ni, ta bulat ni bila mati jadi ha. Khalifah. InsyaAllah kepada kawan-kawan yang baru masuk, share dengan kawan-kawan semua Semoga kita baca Al-Quran, kita menjadikan rumah kita penuh dengan cahaya, dan cahaya ini penduduk langit, iaitu kerajaan Allah akan nampak kita. Okay? Orang yang baca Al-Quran selalu kat rumah dia akan diterangi dengan cahaya-cahaya dan penduduk langit nampak kita. Besar pahala, besar orang yang baca Al-Quran ni, insya-Allah. Okey, boleh? Siti Rohaya Abu Bakar, saya harap boleh ni boleh membantu insya-Allah. Okey, kita sambung. Qalu, qa panjang. Okey, tengok betul-betul.
Qalu. Okey, qa panjang ada alif, lepas dia lu panjang. Tengok, alamak ustazah ada ombak. Tengok alif ni tak guna Alif ni ada tanda kosong atas dia yang sengit macam tu. Jadi dia tak guna. Jadi ombak ni bertemu dengan hamzah. Apa saya kata kalau ombak bertemu dengan hamzah atau cacing bertemu dengan hamzah? Ombak bertemu dengan hamzah ni kena baca lu ni berapa panjang? 4 atau 5. Okey? Kena panjang 4 atau 5. Qalu ataj ni ta, ini jim. Ta baris atas. Okey, ta datang dulu baris atas, lepas tu matikan dengan jim. Ataj'alu fiha. Fi panjang ada ya. Ha panjang ada alif. Tengok, fi lepas dia ada ya ni kena panjang 2 harakat. Ha lepas dia ada alif pun panjang 2 harakat. Okey, ambil lagi sekali. Qalu ataj'alu fiha. Okey. Tulisan tak jelas. Oh, Cik Wan Anin. Okey. Boleh? Okey, saya harap jelas Saya pun Allahu Akbar. Okey. Saya cuba yang terbaik. Kadang tempat saya jelas sebab memang line telefon okey. Kat tempat lain tu yang kita takut Okey, tak apa. Kalau tak jelas boleh tengok dekat Al-Quran kita. Okey, kita sambung. Ma mati dengan nun, man. Tapi tengok nun ni tak ada tanda mati jadi kita tengok huruf selepas tu adalah ya. Jadi masukkan dia, idghamkan dia, masukkan ke ya bersama dengan dengung 2 harakat. Mai tu 2 harakat. Mai masuk kat ya. Mai yufsidu fiha. You mati dengan fa. Fa bunyi angin tu. Okey, fa tu matikan bunyi angin tu kena tak boleh, kita tak boleh macam ni fa tu tak boleh macam pa. Yufsidu. Tak boleh. Dia mesti fa. Macam tu lahjah Arab. Aiyah. InsyaAllah. Okey. Man yufsidu fiha. Fi panjang, ha pun panjang sebab ada alif. Okey, sambung ke depan. Ya mati dengan sin. Yasfikud dima. Ku sabdu dengan dal. Ingat, bila baca Al-Quran, dia pergerakan ke hadapan. Jadi, kita kena tengok ke depan sikit. Ku ni, rupanya ada sabdu lah ustazah kat depan. Jadi, sabdu dengan dal. Lepas tu, dal tu ada baris bawah. Macam tu. Jadi, huruf-huruf yang bersabdu ni sebenarnya, dia diguna 2 kali. Sebelum tu, diguna masukkan baris sebelum tu. Selepas tu, dia sendiri ada baris. Okey, kita ulang semula. Wa yasfikud dima'a wa nahnu. Lagi sekali. Okey. Ma nak panjang berapa? Ustazah saya ma nak panjang berapa? Ingat, okey. Tips dia, okey, pada orang yang baru-baru ikut kelas saya ni senang je. Bila ombak, lepas ombak ada hamzah, confirm ma ni kena baca 4 atau 5 harakat. Tak apa, tak ingat nama dulu pun tak apa. Dia kalau hamzah seorang-seorang macam ni mat wajib. Kalau mat wajib muttasil. Kalau hamzah yang ada alif tu, contoh macam mana ni, hamzah ada alif ni, lepas ombak hamzah ada alif. Dia 4 atau 5 juga bacaan dia panjang ni, tetapi ni nama dia mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil. Macam tu. Okey. Okey, ni ma ni baca 4 atau 5 harakat. Wanah nun baris atas mati dengan ha. Lepas tu nun baris depan. Okey, sebenarnya kita boleh berhenti kat sini. Okey, boleh ambil kat situ, boleh berhenti dekat situ. Kita berhenti je dekat sini. Okey, kita baca daripada depan ke sini. Boleh? Okey, ikut sama-sama dengan saya ya. InsyaAllah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Boleh? Man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bila kita berhenti, kita matikan huruf yang terakhir. Jadi untuk perkataan ni berhenti kat sini.
matikan huruf hamzah ni yang berbaris. Jadi huruf terakhir tu kena matikan. Jadi hamzah bila mati dia bunyi dima. Ada sikit tapi jangan tolak sangat, nanti jadi ain. Okey, boleh? Okey, kita sambung. Wa nahnu nusab. Okey, hati-hati. Bila baca Al-Quran, pergerakan ke depan. Terutama yang kena hati-hati ni bila kita bertukar baris ini. Bila bertukar baris ini, penting sangat nak tengok betul-betul. Okey, boleh? So, kalau rasa macam kita lemah lagi, baca slow-slow. Wa ha, nipiskan ha. Wa nahnu nusab. Nusab. Sabdu dengan ba. Lepas tu ba baris bawah. Bihu. Nusab. Bihu biham. Ni huruf ni. Tengok ini huruf ba baris datang dulu, baru ha. So ba tu baris dulu yang datang adalah baris bawah. Jadi ba tu baris bawah B. Lepas tu ha mati dengan mim. Hamdika. Bihamdika wa nuqad. Pengajian ni setiap hari apa? Jam berapa? Dalam masa PKP ni saya memang buat setiap hari pukul 2 petang. Okey, untuk Cik Acu Abdul Hafid. Okey, boleh? Okey. Bihamdika. Okey, bihamdika wa nuqad. Qa sabdu dengan dal. Wa nuqaddisulak. Okey, kita berhenti kat sini. Jadi huruf yang paling terakhir berbaris, matikan dia. Okey? Boleh? Okey, lagi sekali. Wa nuqaddisulak. Dia matikan kaf. Okey, kaf ni bila dia mati, dia macam ada bunyi angin yang terlepas. Tetapi dia bukan ada bunyi pantulan. Yang tak boleh dia macam ni. Laka. Laka tak boleh. Tapi dia ada bunyi lak. Angin tu. Okey, jelas? Okey, saya harap jelas lah bunyi tu. Okey? Okey, kita cuba baca daripada wa nahnu nusab. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Okey, boleh? Okey. Terima kasih yang dah beritahu sepanjang PKP jam 2 petang. Betul, insya-Allah. Belajar dalam online ada ke? Ada. Kita ada yang kelas tamhid. Okey, kalau nak tanya tentang kelas online, boleh klik dekat saya punya pin komen tu. Ada link kat situ, boleh? Okey, okey, kita sambung. Qala inni. Okey, cuba tengok. Qa panjang ada alif. La inni. I sabdu dengan nun. Ni panjang. Okey, lepas ni ada ombak. Jadi ni kena panjang lebih daripada 2 harakat. Tengok, ombak tu bertemu dengan hamzah. Ombak bertemu dengan hamzah kena confirm dia 4 atau 5 harakat. Jadi inni panjang, 4 atau 5 harakat. Qala inni mati dengan ain. Mati dengan ain. Okey. Sama-sama saya memang suka mengajar. Okey, kalau ada anak-anak pun boleh ajar anak-anak sebab ini cara saya, salah satu saya ajar untuk macam mana kanak-kanak nak cepat baca nak mahir baca Al-Quran. Macam tu untuk kita pun sama. Okey, mati dengan ain. Ain a'lamu. Okey, mati dengan ain. Hati-hati, satu satu ain. Satu ain. Ikut saya. Satu lepas tu ain. So mati dengan ain. A'lamu ma. A'lamu ma. Ma panjang 2 harakat, ada alif. La ma la ta'lamun. Alhamdulillah, cahaya ain hidayah. Saya seorang mu'alaf, sekarang ada di Australia. Bolehlah belajar. Alhamdulillah. Thank you Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah. Okay, kerana teknologi ni, orang Australia pun boleh. Kan? Orang yang ada kat ni. InsyaAllah. Okay. Okay. Ma panjang 2 harakat, ada lam, ada alif. Lepas tu la pun panjang. Ingat, ni lam alif. Selepas tu ada alif. Jadi apa-apa baris atas selepas ada alif, kena panjang 2 harakat.
ta. Ingat, ini ta walaupun ta tu titik dia macam tu. Okey, ta mati dengan ain. Ta'lamun. Mu tu panjang, lepas tu bila berhenti, tengok ni berhenti Bila berhenti matikan huruf yang paling terakhir. Boleh? Okey, kita try baca satu baris ni. Boleh? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey. Matikan nun. Lepas tu panjang sebab waw ni ada. Sebelum nak pergi ke nun tu nak matikan, dia kena panjang sikit. Cara panjang tu dia ada 3 pilihan. Boleh panjang 2 harakat, boleh baca 4 harakat ataupun boleh baca 6 harakat. Pilih. Okey, kita sambung. InsyaAllah kita sambung lagi. Ayat 31. Ayat 31. Wa'allama. Tengok, sabdu dengan lam. Lepas tu la tu, okey, ingat huruf yang bersabdu. Ni W ni adalah kita selalu tajwidnya dalam baca Al-Quran kita panggil W ni adalah bersabdu. Okey, so sabdu ni huruf yang bersabdu dia guna 2 kali. Dia guna untuk sebelum tu, baris sebelum tu kena masuk dekat huruf yang bersabdu. Lepas tu huruf tu sendiri ada baris. Jadi kita baca wa'allama panjang ada alif. Wa'allama adamal ma. Tengok kenapa mal? Tengok baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Jadi kena tengok ke depan sikit. Ma tu dia mati dengan lam. Okey, mati dengan lam. Jadi bunyi dia mal. Wa'allama adamal. Okey, mal. Alhamdulillah dari Tawau pun jelas dari Tawau. Alhamdulillah. Share dengan kawan-kawan. Okey, lepas tu boleh like page saya ni. Like page saya ni, insya-Allah sepanjang PKP saya live baca macam ni setiap pukul 2 petang. Okey. Insya-Allah. Okey. Adamal ma mati dengan lam. Tengok ke depan, baca Al-Quran pergerakan ke depan sikit. Lepas tu mati dengan sin. Asma. Okey, ingat ini adalah mim ni. Allah ustazah banyaknya jenis mim. Ni pun mim, ini pun mim, ini pun mim. Okey, tak apa. Kalau confuse, ikut saya baca. Okey, ikut saya baca. Okey, tengok dekat ma ni, mim ni baris di atas ma. Lepas tu ada ombak lah ustazah. Ombak ni lepas tu dia jumpa dengan hamzah. Selalu saya cakap apa petuanya, lepas ombak, berapa ma ni nak baca, selepas ombak ada hamzah. Jadi lepas ombak ada hamzah, confirm 4 atau 5 harakat panjang tu. Okey. Kita boleh baca, yang ini kita kena baca ma ni 4 atau 5 harakat. Jadi ikut saya baca. Wa'allama adamal asma'a kullaha. Ku sabdu dengan lam. Tengok ada sabdu kat atas lam. Kullaha. Kullaha kan saya baca. Yelah, saya pun manusia biasa. Betul kullaha. Ni ha ni 2 harakat. Kullaha panjang 2 harakat. Lagi sekali kita ambil dari sini. Wa'allama adamal asma'a kullaha panjang 2 harakat. Okey, su sabdu dengan mim. Ombak tanda mat tu. Ombak tu kat atas tanda mat. Okey, betul. Kalau ni nama dia mat wajib mutasil. Dia ada lagi satu macam ni, kalau hamzah ada alif mat jaiz. Tapi ala kulli hal kedua-dua ni dibaca 4 atau 5 harakat. Jadi saya lebih menekankan untuk orang yang baru nak mula baca Al-Quran, nak mula memperbaiki baca Al-Quran. Okey, saya pentingkan baca tu betul dulu, baru kita ingat hukum tajwid tu sikit-sikit. Okey, step by step, insya-Allah. Satu lagi petua saya, kalau orang yang baru nak baca Al-Quran ni, hati-hati dengan 2 perkara ini. Pertama, hati-hati dengan huruf. Huruf mesti kenal. Jadi kena betulkan huruf. Yang kedua, mesti betul baris tu baca. Sebab kalau baris baca salah, so maksud tu tak sampai.
Okey, maksud tu jadi lain lah. Ada maksud ataupun jadi maksud lagi teruk. Macam tu juga kalau tertukar huruf. Kalau sin jadi sod, sod jadi sin, memang dia akan tukar makna. InsyaAllah. So, kita doa. Saya pun walaupun saya guru kan, saya cikgu, guru Al-Quran. Tapi saya pun manusia biasa. Kadang kita takut mata kita tersalah nampak. Jadi, doa banyak-banyak. Semoga Allah terangkan mata kita. Boleh? Okey, kita sambung. Ni huruf sa. Hujung lidah kena di antara dua gigi, baris depan. Sabdu dengan mim. Ni pun mim. Tak nampak huruf di kiri dan kanan. Lah. Mungkin, okey, saya tolak atas sikit. Kejap saya punya pemegang handphone ni. Okey, boleh? Okey. Okey, saya tolak sikit ni atas. Allahu Akbar. Boleh? Boleh tak? Okey, tak apa. Okey, kita tengok ni. Summa. Okey, sabdu dengan mim. Okey, kejap saya tengok skrin saya lagi satu. Sabdu dengan mim. Saya masukkan dengan mim. Sabdu Summa aradahum. Tahan mim sabdu. Mim sabdu 2 harakat. Tahan. Okey. Summa aradahum alal. Okey. Arada. Ni huruf dad. Huruf dad. Ni baris depan hu. Matikan dengan mim. Okey. Summa aradahum alal. Ala. La mati dengan lam. Tengok, ingat baca Al-Quran pergerakan ke hadapan sikit. Okey. Pergerakan ke hadapan sikit. Jadi la ni mati dengan lam. Alal mala. Ustazah ada ombak. Ingat apa ombak? Selepas ombak ada hamzah. Jadi la ni berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Confirm. Itulah memang cara baca dia. Ini nama dia mad wajib muttasil. Sebab hamzah duduk sorang-sorang. Tapi ala kulli hal dibaca 4 atau 5 harakat. Okey, lagi sekali. Summa aradahum alal malaikati. Ikati. Okey. Tengok T ni, tengok pergerakan Al-Quran ni ke depan. Jadi bila tukar baris ni hati-hati. Okey, boleh? Okey. Tengok. Alal malaikati faqa. Ingat T tak panjang, jangan tarik panjang. Ikati faqa. Qa panjang ada alif. Faqala Okey. Faqa, qa panjang. Okey, la tak panjang. Okey, tengok hamzah baris atas. Dia sepatutnya mati dengan nun. Tapi ada mim toge. Okey, mim toge. Okey, bila ada mim toge macam ni, bila ada mim toge, jadi tukarkan nun mati tu kepada mim. Jadi ni mati dengan mim. Okey, tak apa, matikan dulu. Matikan dengan mim dulu. Okey. Faqala tahan 2 harakat. Faqala panjang ada waw. Lepas tu hamzah ni, hamzah ni depan tu panjang sebab ada waw. Selepas tu panjang 2 harakat. Ni pun panjang 2 harakat sebab ya ni. Memang ya ni tak ada titik. Okey, dalam penulisan Al-Quran Rustam Usmani kan, ya yang duduk hujung macam ni dia memang tak bagi titik. Tetapi dia adalah ya juga. Okey, ya juga. Okey. Biuni ni panjang 2 harakat. BS ba baris bawah, mati dengan sin. BS ma panjang, lepas ombak ada hamzah, berapa harakat? 4 atau 5 harakat. InsyaAllah. Okey, sikit-sikit. Belah kanan tak nampak tu. Belah kanan tak nampak. Boleh? Jadi saya kena tinggikan sikit lah. Ni.
Sekejap, saya stand. Okay, stand saya. Biasma. Ma panjang. Okey, ma panjang berapa harakat? Ada ombak, lepas tu hamzah 4 atau 5 harakat. I, okey. Biasma iha. Tengok ada ombak lagi ustazah. Kan ada ombak lagi. Okey, ada ombak. Ombak tu selepas ombak tu hamzah. Jadi lepas ombak ada hamzah tu ada berapa harakat? 4 atau 5 harakat juga. Lepas tu ha panjang 4 atau 5 harakat. Okey. Ula. Tengok hamzah ni dia duduk atas rumah waw. Hamzah ni dia memang suka overtake rumah orang. So bila dia overtake macam ni ada baris, jadi baris tu adalah bunyi dia, bukan bunyi waw. Okey, boleh? Jadi ula. Okey. Okey, lagi sekali kita baca. La ni pun panjang berapa? La ni panjang berapa? Okey. Boleh tengok ayat yang saya tunjuk ni. Sebab saya suka memang tunjuk baca Al-Quran Jadi tengok yang saya tunjuk dulu. La ni panjang berapa? Ada ombak lepas tu hamzah. Kena panjang 4 atau 5 harakat. La i. Macam tu Okey, kita ambil daripada sini. Faqala sampai i ni. Boleh? Okey. Faqala anbiya. Masuk kat mim. Ni dengan mim ni. Tukar mim ni. Ni mati dengan mim. Faqala anbiuni bi asma'iha. Ma panjang berapa? 4 atau 5 harakat. Iha ula. Ha pun panjang 4 atau 5 harakat. Ulai. Okey, katalah tak cukup kan? Tak cukup panjang nafas. Boleh mati kat sini. Ataupun katalah tak cukup dekat panjang dekat bi asma ni, boleh berhenti kat sini, lepas tu ambil balik dekat bi asma iha. Okey, yang penting kena sambung ke depan sikit. Okey, supaya cerita itu kita sambung penceritaan dia, kita tak putus dekat situ. Okey, boleh? Memang kita tak faham pun. Okey, kadang kita bukan orang yang mahir bahasa Arab kan. Tapi tak cukup nafas, boleh berhenti darurat, berhenti dekat bi asma. Lepas tu ambil balik. Bi asma iha ulai. Tengok. Okey, nun tak ada tanda mati. Bila nun tak ada tanda mati, ini lepas tu bertemu dengan kaf. Ini adalah ikhfa hakiki. Jadi jangan sebut tepat pada nun. Okey, lepas tu bersedia sebut ku tu. Bersedia sebut huruf kaf. Ni pun nun mati bertemu dengan ta. Jadi nun tak disebut dengan betul, tak sebut tepat pada nun. Jadi dia kena gantungkan sikit lidah. Jangan sebut tepat pada nun. Lepas tu bersedia sebut ta tu. In kuntum. Tu mati dengan mim. Lagi sekali saya bacakan untuk bacaan ikhfa ini. Ikut saya. In kuntum sadiqin. Okey. So panjang ada alif kecil. Di baris bawah di. Qi panjang. Lepas tu nun tu kita matikan sebab kita berhenti. Ingat, bila berhenti matikan huruf yang paling terakhir tu. InsyaAllah ni. Jadi matikan nun. Okey. Okey, kita cuba baca. Okey, daripada okey, panjang ni daripada haula. Haula in kuntum sadiqin. Okey. Okey. Okey, kita tengok yang ayat 32. Okey. Qalu, qa panjang ada alif, panjang 2 harakat, lu panjang ada waw. Okey, lepas tu alhamdulillah jumpa ustazah mengajar. Ya. Alhamdulillah, Allah yang dorongkan tu. InsyaAllah Allah dorongkan kan. Di waktu semua orang lepas waktu Zuhur ni boleh tidur kan. Sedap tidur kan. Dah makan, dah solat. Tapi tiba-tiba hari ni tiba-tiba ada ada orang ngaji macam tu kan. Jumpa saya insyaAllah
Okey, itu namanya barakah yang Allah nak beri pada kita. Jadi Allah tak beri, maksudnya Allah beri kita masa yang barakah pada kita. InsyaAllah saya teruskan. Okey, qalu, qa panjang ada alif, lu pun panjang ada waw. Okey, dua harakat. Qalu su mati dengan ba, bunyikan ba tu. Okey, ba ada pun dalam ni kita nama pantulan atau dalam ilmu tajwid ni ada bunyi qalqalah. Qalqalah tu kecil je. Okey, ha tu ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris bunyi, tetapi alif kecil memberi tanda kena panjang untuk ha ni, panjang dua harakat. Subhanaka la, subhanaka la. Okey, la lam alif. Alhamdulillah. La tu lam alif. Selepas lam alif, kalau lam alif macam ni confirm panjang dua harakat. Okey. La mati dengan lam. La ilma lana. La ilma lana. Ni ma. Lana. Ustazah ada ombak lah, ada cacing. Ada setengah orang panggil cacing kan. Ini ombak. Ataupun saya panggil ombak. Panggil cacing pun boleh. Ada orang panggil misai. Ada yang panggil kening pun ada. InsyaAllah. Yang penting kena faham je macam ni. Lepas ombak, kening ke misai ke ni, lepas ombak tu ada hamzah. Na ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Alif mati tu apa maksudnya ustazah? Cik Fakru Azad. Okey, mana mati? Okey, yang ini kan. Yang ni kan. Ini alif ni atas ni bukannya mati, tapi dia tanda kosong ataupun tanda bulat. Tanda bulat yang sengit tu. Bila tanda bulat yang sengit bermaksud dia tidak ada pada bacaan. Dia tak ada pada bacaan tetapi dia ada pada penulisan. Untuk sempurnakan maksud tu kena ada kat situ. Okey? Tetapi dia tak diguna dalam bacaan. Bila kita jumpa mana-mana huruf yang diberi tanda kosong sengit macam ni, kosong bujur, kosong sengit macam ni, kosong itu maksudnya dia kena ada pada penulisan tapi tak ada pada bacaan. Boleh saya harap saya menjawab persoalan. InsyaAllah saya try jawab semua persoalan. Okey. Okey, kita sambung. Tadi tu Cik Fakru Azad tanya. Okey, kita sambung kat sini. La panjang, lam alif, dua harakat, panjangkan lam alif. Ingat, lam alif, lam datang dulu, selepas tu alif. Jadi kena panjang dua harakat, mat dua harakat. La ilma lana. Na panjang berapa harakat? Lepas ombak ada hamzah. Na panjang 4 atau 5 harakat. La ilma lana illa. I sabdu dengan lam. Kan? Lam alif, lam datang dulu. So bersabdu. Jadi I tu sabdu. La tu dia kena sabdukan. I ni sabdukan dengan lam dulu. Lepas tu illa. La panjang sebab lam alif. Lepas ni ada alif. Jadi panjang dua harakat. Okey. Ma pun panjang. Dua harakat, ada alif. Lepas tu ain sabdukan dengan lam. Allamtana. Okey. Lagi sekali. Ma'allam. La. Ain sabdu dengan lam. Lepas tu la tu mari atas. Matikan dengan mim. Matikan dengan mim. Illa ma'allamtana. Okey. Na ni. Dia ada ombak. Tapi ni boleh berhenti kat sini. Ini waqaf ni sad lam ya. Ataupun kadang saya panggil sili. Okey. Sili ataupun kita kalau ikutkan ulama qura bagi tanda ni maksudnya sambung lebih baik. Okey. Jadi ombak ni terjadi kalau panjang ni, kan kalau ombak lepas tu hamzah kena 4 atau 5 harakat. So dia terjadi kalau kita sambung bacaan je. Tapi kalau kita waqaf, okey, kalau kita jenis yang nafas yang pendek, saya pun nafas pendek Jadi kalau waqaf nafas pendek, walaupun ni lebih utamanya sambung, berhenti je. Sebab ulama qura dah bagi tanda yang ini sambung lebih utama. Namun boleh juga berhenti kat sini. Jadi bila berhenti dekat sini jadi 2 harakat je na ni. Tak payah jadi 4 atau 5 harakat. 4-5 harakat ni dia kalau sambung bacaan je. Boleh? Okey, kita baca daripada atas ni sampai ke sini. Boleh ikut saya Ikut tahu ikut untuk dapat sama-sama dapat pahala.
Qalu nifiskan ha ni Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Okey? Macam tu. Ada persoalan apa-apa tadi? Okey. Ada orang tanya semula tadi ada G. Margasoir. Dia tanya, Ustazah, saya masih tak faham ayat sebelumnya yang in kuntum tapi sebutan nun tak berbunyi. Mana in kuntum tu tadi? Mana tadi? Kat sini dia bukan tak berbunyi nun tu. Nun tu tak dibunyikan secara sempurna. Digantung lidah sebab nama dia ikhfa hakiki. Sebab nama ikhfa tu, okey, ni ada hukum sebenarnya kat sini. Hukum ikhfa hakiki dua tempat ni. Okey, ikhfa hakiki ni bermaksud sembunyikan bunyi nun tu. Macam mana nak sembunyi? Maksudnya bila sembunyi bunyi nun dah tak sebut nun tepat pada makhraj. Jadi tak boleh bunyi in. Jadi dia kena macam gantung lidah sikit. Lepas tu bersedia sebut huruf selepas tu kaf. Ku tu lepas tu bersedia sebut ta. Okey, tapi tak apa. Memang ikhfa ni agak susah sikit nak baca, nak kita praktikkan cara bacaan. Ikut saya dulu yang penting dengungkan. Okey, ikut saya dulu. Okey, tak apa. Okey? Boleh? Okey. Rasa nak putus nafas. Tak apa. Kalau nak putus nafas, berhenti kat mana-mana. Lepas tu ambil balik. Contoh-contoh. Macam ni kita baca. Katalah, Qalu subhanaka la ilma lana. Berhenti kat situ kan? Ambil balik. La ilma lana illa ma 'allamtana. Okey, boleh? Okey, sambung. Innaka okey, i sabdu dengan nun. Tahan 2 harakat. Innaka ni pun ikhfa. Jangan sebut tepat pada nun. Okey, gantung sikit tapi seolah-olah nak sebut nun tapi jangan sebut tepat pada nun. Antal ali. Bersedia bersebut ta. Okey, lepas tu dengung 2 harakat. Antal ta mati dengan lam. Antal ali. Ali ni ain, hati-hati. Ali, li panjang ada ya. Alimul, mu mati dengan lam. Alimul hakim, ha nipiskan, hakim. Okey, kan berhenti. Bila berhenti, matikan huruf yang paling terakhir, huruf yang ada tanda, yang ada baris. Jadi jadi hakim, matikan mim. Okey, kita ulang daripada sini. Innaka antal alimul hakim. Okey, boleh? Okey, saya bagi details penerangan tu supaya orang yang tak pernah tahu pasal tajwid pun boleh baca. Tapi ingat, macam saya cakap, kalau kita baru nak bermula baca, untuk baca semula Al-Quran, okey, ataupun tak pernah belajar tajwid, benda pertama saya suruh jaga apa? Jaga baris, jaga huruf dulu. Kenal huruf betul-betul. Okey, jangan sin jadi sad, sad jadi sin, jangan tukar. Jangan tukar huruf. Yang kedua, jaga baris. Baris atas, bunyikan baris atas. Kalau baris bawah, bunyikan baris bawah. Okey, boleh? Sebab yang hukum tajwid itu, kalau tak belajar lagi, tak apa. Sebab tu, boleh baca, ikut saya. Ikut je saya, okey? Okey. Okey, tak apa. Gagap-gagap pun boleh baca kan? Ikut saya je dulu. Okey, kita sambung ayat 33. Okey, pada siapa yang macam tak boleh nak lama dengan saya, sebab saya buat ni sampai habis satu muka. Jadi kalau tak boleh lama dengan saya, tak apa. Nanti boleh ulang balik tengok saya punya live ni. Okey. Okey, mungkin Tok Guru tu mengatakan yang sambung, kalau nak, okey, kalau berhenti nak tak sambung pun, maksudnya terus baca ke depan pun boleh. Memang boleh sebab kita tak faham bahasa
Arab. Boleh juga. Sebenarnya dalam Al-Quran tak ada pun tempat-tempat mana yang haram berhenti cuma setengah-setengah tempat tu bila kita berhenti, kalau kita faham bahasa Arab, dia memberi makna yang tak elok. Tetapi kalau untuk orang yang tak faham bahasa Arab, it's okay. Sebab kita memang tak belajar bahasa Arab kan. Tetapi ada beberapa tips yang boleh diberi untuk orang yang tak faham bahasa Arab ni untuk berhenti kat mana. Macam tu. Contoh kita berhenti sebelum yang wa ke ataupun summa ke. Sebab maksud wa tu dan. Sambung cerita kan. Summa tu maksudnya kemudian. Macam tu lah. Okey, sambung. Okey, ayat 33. Okey. Qa panjang ada alif. Qala ya panjang berapa ni? Ombak, lepas tu ada hamzah. Bila ombak ada hamzah, panjang berapa? 4 atau 5 harakat. Ya ni yang panjang 4 atau 5 harakat Qala ya ni pun panjang tapi 2 harakat sebab lepas hamzah ada alif. Okey, lepas hamzah ada alif. Jadi lepas hamzah ada alif kena panjang 2 harakat. Yang ya panjang 4 atau 5 harakat sebab ombak lepas tu hamzah. Okey, boleh? Okey, kita ulang semula. Qala ya Adamu ni mim mu. Okey, tengok ni kita jumpa lagi yang lepas tu patutnya nun mati tapi mim ni mim toge ni tukarkan nun mati pada mim. Jadi ni matikan dengan mim. Tutup je mulut dulu tapi tahan 2 harakat. Bi bati dengan hamzah. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Tengok dia jumpa dengan ataupun dia mati dengan huruf apa. Boleh? Okey. Bi okey. Tengok mim mati bertemu dengan ba ni mim mati bertemu dengan ba ni dengung. Lepas tu jangan rapatkan bibir. Jangan rapatkan bibir. Jangan tutup macam ni. Itu rapat sangat. Jangan rapatkan bibir tu hum. Tapi macam nak sebut mim tapi renggangkan sikit, lepas tu tahan 2 harakat. Bi baris bawah, mati dengan sin. Okey, tengok baca Al-Quran pergerakan ke depan, mati dengan sin, lepas tu mim. Okey, mim baris atas. Okey, ni huruf mim ini huruf mim. Lepas tu ma. Tapi ma ni ada ombak ustazah. Dia ada ombak. Ombak tu selepas tu ada hamzah. Jadi ma ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Ingat? Kalau nun yang sabdu dengan nun yang tak ada sabdu, bacaan dia 2 harakat ke? Nun yang sabdu confirm 2 harakat. Tetapi nun yang tak ada sabdu, saya nak kena tahu, nun yang tak ada sabdu tu adakah dia tak ada tanda mati ataupun ada tanda mati? Sebab kita ada 2 jenis penulisan macam ni. Ini nun tak ada sabdu kan, tetapi dia mati tapi tak ada tanda mati. Yang ni kena 2 harakat. Tetapi kalau yang nun ada tanda mati, ada tak kat sini nun yang ditulis tanda mati dia. Kalau nun yang ditulis tanda mati tu dia tak boleh 2 harakat. Itu ni izhar halqi. Tak jumpa lagi nanti saya beritahu okey, kita sambung lagi. Kat mana sini dah, sini sini bi asma ma ni kan, ma ustazah pun ya Allah bi asma, ma panjang ada ombak, lepas tu jumpa hamzah ma, jadi ma panjang 4 atau 5 harakat. Okey, tak kisahlah nama dia apa, jaiz ke, mat jaiz ke, mat wajib ke, insya-Allah. Okey, mim kecil tu bacanya bibir kena rapat ke atau renggang? Adakah sama bacaan dengan mim bertemu ba? Okey, yang ini ini ilmu tajwid tinggi sikit kepada orang yang baru-baru tu, tak apa, dengar je. Okey, ikut cara saya baca. Okey, dia ada 2 bacaan, cara bacaan. Dia ada 2 pendapat
ulama qura dalam membaca. Ada yang cakap untuk ini nama dia iqlab. Iqlab. Iqlab tu maksud dia tukar. Nun mati tukar pada mim. Jadi mim mati. Jadi a ni mati dengan mim. Ada setengah ulama qura dan saya bertalaki dengan Syekh Quraim Rajih pun tutup je mulut. Maksudnya sempurnakan mim. Bihum. Macam tu. Tetapi ada lagi setengah pendapat ulama qura sebab dia dah tukar pada mim. Jadi dia jadi mim mati bertemu dengan ba. So dia jadi macam izhar syafawi. Maksudnya renggangkan. Maksudnya renggangkan sikit tak rapat bibir. Bihum. Macam tu. Sama macam cara bacaan hobi ni. Tapi ala kulli hal pun dua-dua betul. Sebab dia memang ada perselisihan pendapat macam tu. So ikut. Saya kalau orang yang baru belajar tajwid, saya suruh yang ni tutup je mulut. Yang ni saya suruh renggangkan sikit. Yang ala kulli hal dua-dua ni kena 2 harakat. Muka surat 6. Puan Nur Hayati Ishak, muka surat 6. Okey, kita sambung. Bi asma'ihim, ma panjang 4 atau 5 harakat sebab ombak bertemu dengan hamzah. I, lepas tu ni ha baris bawah mati dengan mim. Bi asma'ihim. Okey, boleh? Okey, sambung. Falamma, falam la sabdu dengan mim. Falamma ma. Okey, lepas tu ada ombak kan? Tengok ombak tu ada apa? Lepas tu ada hamzah. Jadi ma ni kena 4 atau 5 harakat. Okey, falamma, lam tu tahan 2 harakat. Falamma ni mim kecil tadi macam ni juga. Okey, tukar je matikan dengan mim. Okey, lepas tu tahan 2 harakat. Ba'ahum. Ingat walaupun selepas ba ni ada alif, tetapi ni ba tak boleh panjang sebab alif ni digunakan untuk rumah hamzah. Jadi alif ni bukannya bagi tanda panjang untuk ba. Okey, baris atas kan selalu baris atas lepas tu kalau ada alif kena panjang 2 harakat. Ya. Rupanya ada 2 pendapat huruf iqlab ni. Cara bacaan iqlab tu ada 2 pendapat. Dua-dua tu boleh guna. Memang ada pendapat sebab tu kita kan sebab kita ramai imam qura ramai ada setengah baca macam ni, ada setengah baca macam ni. Macam tu. Yang penting dapatkan ilmu tu. Insya-Allah. Okey. So kalau saya kata tutup je untuk orang yang baru ni, tak apa, ikut saya, tutup je. Sebab saya dah dapat sanad bacaan tu. InsyaAllah. Okey. Okey, tutup mulut. Mati dengan mim kecil, mim toge. Ba'ahu. Okey, mim mati bertemu dengan ba. Hum ni tak boleh tutup rapat. Renggangkan sikit, dengung 2 harakat. Ba'ahu bi asma, ma panjang, ada ombak kan, 4 atau 5 harakat. Al-Quran ni jenis apa? Ini saya rasa ni karya Bestari. Saya tutup kejap. Tu. Ini ni muka depan dia. Multazam waqaf ibtida. Tengok ni Yang penting bila beli Al-Quran kena ada KDN. Kat mana KDN ni? Ini tanda KDN. Okey, ini tanda KDN. Guru-guru Al-Quran saya semua dah cakap kena ada KDN. Guru Al-Quran saya di Malaysia ni nama dia Multazam. Dia karya Bestari. InsyaAllah. Ni memang senang dan dia memang besar sikit. Okey, boleh? Okey. Okey, kita sambung Bi asma, ma panjang 4 atau 5 harakat. Bi asma ihim qa. Okey, qa panjang ada alif. Qala alam. Tengok baca Okey, bila baca Al-Quran dia ada pergerakan ke hadapan. Jadi yang ni kena hati-hati sebab pergerakan tu kena tukar baris ni. Bertukar baris bacaan tu. Jadi qala alam, la tak panjang, jangan tarik. Qala alam, la mati dengan mim.
Alam aqul lakum. Aqul lakum. Aqul sabdu dengan lam. Tapi, okey, memang dia ada sabdu kat depan sikit. Okey, ni dia ada nama hukum dia. Tapi tak apa. Dia dah ada formula. Baca je dulu. Okey. Okey. Aqul lakum. Memang dia sabdu. Tapi sabdu bukan bagi. Lam bersabdu tidak bagi tanda kita kena tahan 2 harakat. Okey, masukkan je. Lepas tu terus jalan. Okey, lagi sekali. Qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum. Ku mati dengan mim. Okey. I sabdu dengan nun. Inni, ni panjang. Okey, sebenarnya boleh berhenti kat sini. Daripada sini. Okey, boleh? Kita cuba baca. Boleh? Okey. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Mati sini boleh? Sambung je sebab dia boleh cerita dia sempurna. Qala alam aqul lakum. Mim mati, adakah dengung sedikit atau terus matikan sebelum huruf kaf? Okey. Sebelum huruf kaf. Huruf kaf Okey. Macam ni je saya bagi. Okey, Cik Salim Haji Aman bila Al-Quranul Karim macam ni, okey, ni Al-Quranul Karim. Bila Al-Quranul Karim ni, Al-Quran Resam Usmani, okey, yang macam ni, mana-mana tanda mati yang ditulis matinya macam ni. Ditulis matinya dia tak ada dengung. Jangan dengung. Baca, teruskan bacaan. Touch and go. You baca, lepas tu terus. Contoh macam ni mim mati bertemu dengan qaf kan. So kalau kita sambung, jangan dengungkan, jangan tahan 2 harakat. So kita baca macam ni. Bi asma'ihim qala alam. Saya tak tahan kan? Saya tak baca. Yang salah baca adalah ihim tak boleh. Sebab mim diberi tanda mati. Jadi dia izhar. Bila izhar, jangan tahan. Jadi jangan ada dengung ataupun jangan tahan kat situ. So jelaskan saja. Bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Macam tu. Okey. Slide ke kanan. Tak boleh. Boleh. Okey. Okey, kita sambung. Inni, i sabdu dengan nun. Inni, ni panjang sebab ada ombak. Lepas ombak ada hamzah. Apa-apa yang lepas ombak ada hamzah kena baca 4 atau 5 harakat panjang dia. Inni a'lamu ghaib. Mati dengan ain. A'lamu ghaib. Gha baris atas kan. Ghain. Ni huruf ghain bukan huruf ghin. Saya pun kecil-kecil dulu sama juga panggil ghin. Bila saya belajar saya dah belajar dengan Syekh ni sikit. Saya dah belajar tajwid lebih lagi. Rupanya nama dia ghain. Nama dia ghainun. Jadi baris atas bunyi gha. Mati dengan ya jadi ghai. Okey, ada bunyi macam ada bunyi ada bunyi bergeser dekat anak tekak tu. Ghaibas. Ingat baca Al-Quran, pergerakan ke depan sikit. Jadi ba ni sabdu dengan sin. Ghaibas sama. Cik Zaidi Mizi. Tak apa. Jangan rasa macam tu. Okey, saya pun walaupun saya guru Al-Quran, tapi saya pun teruskan belajar. Itu memang pesanan guru saya, syekh saya. Dia kata teruskan belajar sebab kita ni, okey, kan Allah dah kata ilmu Allah ni kat muka bumi, bila kita celupkan tinta tu dekat laut di dunia ni, diangkat ada satu titis kan. Itulah ilmu Allah yang ada dekat dunia. Bayangkan besar sangat ilmu Allah ni. InsyaAllah tak ada siapa yang mungkin betul kita tak tahu. Jadi teruskan belajar. Tak ada kurangnya kat situ insya-Allah. Yang penting kita terus belajar.
Okey, mim nun, dengan nun yang bersabdu 2 harakat kan? Selain mim dan nun yang ada lagi ke huruf bersabdu 2 harakat? Tak ada. Nun sabdu dengan mim sabdu sahaja yang 2 harakat. Confirm. Dia ada, okey, nun sabdu dengan mim sabdu, dia ada pecahan 2 jenis hukum nama dia. Satu nama wajib dengung, wajibul gunnah. Satu lagi nama idgham bi gunnah. Tapi apa pun nama dia, jumpa je mim sabdu dengan nun sabdu, dua-dua tu kena baca 2 harakat, dengung 2 harakat. Okey? Okey? Okey, boleh Okey, supaya terus ni. Tak apa, jangan risau, jangan cakap tak pandai macam saya. InsyaAllah saya doakan Alifah Abdul Razak dan semua yang baca ni boleh baca lebih baik daripada saya baca satu hari nanti, insya-Allah. Okey, sambung. Ghaibas, ba sabdu dengan sin, ghaibas sama, ma panjang ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris atas, bukan bunyi baris atas, tetapi dia tanda panjang untuk ma. Ma panjang 2 harakat. Ghaibas sama, wa pun panjang 2 harakat sebab ada alif kecil. Ghaibas samawati wal, tengok baca Al-Quran pergerakan ke depan, wa mati dengan lam, wal ardi, okey, wal ardi, wa mati dengan lam. Okey, tengok baca Al-Quran pergerakan ke depan sikit. Okey, wal mati dengan ra, wal ardi, dot baris bawah, wal ardi wa mati dengan ain, wa a'lamu ma, ingat ni tak panjang, ni ma ni ada alif. Okey, satu lagi, kadang kita orang awam, kita selalu terberhenti tengah-tengah baca macam ni, wa a'lamu ma, tu tak boleh. Okey, dia kena sambung bacaan tu, dia bukan putuskan bacaan kat situ. Okey, kalau rasa macam masih lemah kat situ, jadi baca slow. Wa a'lamu ma panjang 2 harakat. Okey, tubdu, tu mati dengan ba, tubdu, du panjang 2 harakat. Nawama, ma panjang 2 harakat. Kuntum, ni ikhfa hakiki. Okey, ikut saya je. Nun ni jangan sebut tepat pada nun. Tak boleh baca wa ma kuntum, tak boleh. Okey, tapi kalau tak belajar tajwid lagi, okey, tak apa, bacakan dulu. Okey, tapi ikut saya dulu. Kalau dalam kelas ni ikut cara saya baca. Okey, wa ma kuntum taktumun. Bila berhenti, matikan nun yang paling terakhir. Lagi sekali, wa ma kuntum taktumun. Okey. Okey, kita baca. Kat mana kita nak baca? Okey, ini ayat ni panjang. Jadi saya bagi cara nak berhenti. Tak apa, sebenarnya boleh je berhenti kat mana-mana sebab kita pun tak faham baca bahasa, kita pun tak faham bahasa Arab. Boleh. Ada setengah guru Al-Quran mengatakan boleh sambung je bacaan ataupun ambil kat depan sikit untuk sambung cerita tu. Okey, kita baca balik daripada sini. Tadi kita dah baca sampai sini kan? Okey, kita ambil kat sini. Qala alam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Okey, ambil sini. Terus je sambung. Wa a'lamu ma. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, boleh? Tengok, saya berhenti kat sini. Lepas tu saya sambung je wa'. Sebab wa tu dia sambung cerita dan. Macam tu. Ataupun macam ni. Ni macam kat atas ni. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Berhenti situ.
qala alam, sebab qa ni qala maksudnya dan berkatalah ataupun berkatalah mereka, macam tu, berkata-katalah. Maksudnya dia akan ada cerita baru, mereka berkata-kata ke, macam tu. Ya, nun yang kita baca gantungkan lidah tu, nun tu tak ada tanda mati. Tapi kena tengok, ada nun tak ada tanda mati bertemu dengan ya dengan waw, kena masuk. Kena hati-hati Tak apa. Ikut saya So kalau nun tak ada tanda mati tapi lepas tu ya dengan waw, kena masuk dekat bacaan tu. Tapi kalau selain daripada ya dengan waw, nun tak ada tanda mati bertemu selain ya dengan waw, jadi gantungkan lidah tu. Jangan sebut tepat pada nun. Okey, boleh? Okey, ayat 34. Wa idh qulna, wa idh, i sabdu mati dengan zal, lepas tu qulna, qu ni huruf qaf, baris depan qu, matikan dengan lam. Qulna, na panjang 2 harakat. Okey, qulna lil, lam bawah li, mati dengan lam. Lil mala. Tengok, ustazah ada umbak lah. Umbak tu lepas tu ada hamzah. Macam mana tu? Jadi la kena panjang berapa harakat? Yes. Lepas umbak ada hamzah, panjang 4 atau 5 harakat. Lil malaikatis. Ingat baca Al-Quran apa? Pergerakan ke hadapan. Jadi ti tu, okey, mati dengan sin. Wa idh qulna, zal hujung lidah di antara 2 gigi. Wa idh qulna lil malaikatis judu, du panjang ada waw, tapi alif ni yang ada tanda kosong ni maksudnya dia tak guna. Okey, boleh? Dia tak guna. Sebab tu dalam penulisan Al-Quran yang baru sekarang ni pun, okey, Al-Quran macam Al-Quran saya ni, okey, dia pun dia kelabukan alif ni. Sebab alif ni dia tak guna pada bacaan, tapi dia kena ada pada penulisan. Okey, tengok macam alif ni pun. Okey, okey, t ni terus mati dengan sin. Okey, okey, lagi sekali. Wa idh qulna lil malaikatis judu, du panjang 2 harakat, 2 waw. Okey, lam. Okey, apa huruf yang datang dulu? Lam, alif. Okey. Okey, lam, alif. Lam datang dulu. Okey, ni lam, alif. Lam datang dulu. Jadi baris yang datang dulu adalah bawah. So li. Hamzah baris atas. Okey, tetapi selepas hamzah ini kan lam, alif. Ada alif. Jadi ni kena panjang 2 harakat. Li adama fasajadu. Ingat ni tak ada panjang-panjang ni. Semua 1 harakat, 1 harakat. Jadi kalau rasa takut terpanjang, baca slow-slow. Li adama fasajadu. Du panjang. Patut ada ombak, ustazah. Ombak bertemu dengan apa? Alif ni guna tak? Tidak. Jadi ombak bertemu dengan hamzah. Ombak bertemu dengan hamzah berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Apa yang panjang 4 atau 5 harakat? Du ni. Okey, lagi sekali. Li adama fasajadu illa, i sabdu dengan lam, lam alif, so sabdu dengan lam. Illa, la pun panjang. Tengok ada ombak, lepas tu ada hamzah. Ombak lepas tu ada hamzah 4 atau 5 harakat. La yang panjang 4 atau 5 harakat. Illa iblis. Tadi ada orang tanya, ustazah, ba yang mati bila qaqalah bunyi macam mana? Macam ni. Ini iblis. Ada ber sikit. Sikit je Dia touch and go. Iblis. Tapi jangan sampai tak ada bunyi ber tu. Ataupun bunyi iblis. Iblis kan macam tu. Tak. Dia kena ada ber sikit. Kalau akhir ayat waw dengan nun, ya dengan nun. Waw dengan nun, ya dengan nun. Yang mana perlu sebut nun lembut atau nun dalam? Nak baris apa sebelum tu? Saya kena tahu. Baris apa sebelum tu? Kalau waw dengan nun, ya dengan nun. Okey? Nanti saya cari, kalau tu saya cari contoh, kalau saya faham macam mana. Boleh? Encik Hafiz Habsah.
Okey. Tadi ada tanya pasal ba yang mati tu kan. Untuk qalqalah ataupun kita pantulkan sikit. Okey. So iblis. Ni boleh mati kat sini. Okey. Berhenti kat sini, mati ataupun berhenti kat sini. Okey. Lepas tu nanti terus sambung je. Okey. Okey. Lam alif hamzah selepas ya, alif panjang 2 harakat. Okey. Okey, kita baca balik semula. Okey, kita ambil, okey, ingat illa la panjang 4 atau 5 harakat, la sebab ombak bertemu dengan hamzah. Okey, iblis matikan. Okey, bila berhenti kat sini maksudnya kita matikan huruf yang paling terakhir sin. So matikan tapi kena panjang sebab ada ya ni. Iblis, ada ber sikit, iblis. Okey, boleh panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Kenapa tanda merah tu? Tanda merah maksudnya kita boleh berhenti kat hujung ni, lepas tu tak payah ulang semula, terus sambung je bacaan. Makna dia sempurna. Macam tu maksud dia. Ni dia bagi ni lah tanda. Okey, tapi kalau tak cukup nafas boleh je berhenti kat mana-mana, jangan risau. Lepas tu ambil balik. Okey, kita ambil baca daripada atas, okey? Sampai ke bawah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kalau tak sampai nafas kan, ambil balik fasajadu illa iblis. Ini cerita. Okey, iblis tak nak sujud pada Adam. Inilah mulanya cerita. Okey, sambung. Ba panjang. Alamak, saya terlebih pula tanda dekat ba. Ni titik ba ni huruf ba. Telah tanda pula panjang. Ba panjang sebab memang ni ada ya, tapi ya tu tukar dengan alif ni, alif kecil ni. Jadi alif kecil tanda panjang untuk ba. Tanda panjang untuk ba 2 harakat. Was. Ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan, wa mati dengan sin, ta mati dengan kaf. Ingat kaf, hati-hati, kaf bukan ada qalqalah. Jadi jangan baca macam ni. Tak boleh. Huruf yang bertemu dengan mad wajib kena baca 2 harakat kan, kalau tak ada apa-apa tanda. Okey, nanti saya buat ni. Kaf ni jangan baca macam ada pantul, tetapi dia ada angin. Yang ada pantul bunyi macam ni yang tak boleh baca. Ke tu tak boleh, tapi dia kena ada angin. Contoh wastakbara, ada angin saya harap dapat dengar. Wastakbara wa ka ada alif, wa kana minal, ka panjang ada 2 harakat, ada alif kat lepas ni. Naminal. Ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan, na mati dengan lam, minal kafirin. Ka mati ada ka mati, Allahu Akbar. Ka baris atas ada alif, panjang 2 harakat, minal kafirin. Matikan nun. Bila berhenti matikan huruf yang paling terakhir. Okey, saya baca wastakbara wa kana minal kafirin. Ambil panjang sebab ada ya, lepas tu matikan nun. Boleh? Okey. Kita sambung kat bawah. Wa qulna, wa pada atas, qu mati dengan lam, na panjang ada alif 2 harakat. Mad alif disukun 2, 4 atau 6 harakat. Ya. Apa yang maksud Pida Ali ni mad alif disukun? Maksudnya mad yang dimatikan ni, sukun tu maksudnya mati, maksudnya kita wakaf. Ni namanya mad arid li sukun. Kita boleh baca panjang firin tu, kita boleh ambil 2 harakat boleh panjang, firin 2 harakat, ataupun 4 harakat, firin.
4 harakat, ataupun panjang sikit 6 harakat. Minal kafirin. Mati nun tutup mulut ke? Tidak. Nun jangan tutup mulut. Sebut. Okey. Sebut nun. Kan nun. Hujung lidah dekat atas, lelangit atas. Hujung lidah tahan dekat lelangit atas. Dia bukan dua bibir tutup. Jangan tutup dua bibir. Okey. Sebut an. Macam bunyi nun, macam bunyi n. Macam tu. An. Macam tu, nun mati. Okey? Okey. Line tak dapat ni Ustazah. Ya ke? Line saya okey. Ada masalah ke? Line yang lain okey ke? Syida Osman, kesian dia. Saya doakan Syida. Okey, cepat dapat line. Okey. Okey. Okey, teruskan okey. Wa qulna, wa mari atas, qu mati dengan lam. Wa qulna, na panjang ada alif. Okey, ya panjang. Tengok ada ombak, lepas ombak ada hamzah. Jadi ya ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Ya, panjang berapa harakat? Lepas tu ada alif. Ya 2 harakat. Mad asli. Insya-Allah. Wa qulna ya adamus. Tengok pergerakan ke depan sikit. Mu mati dengan sin. Damus kun. Ni nun mati. Ni tadi saya cakap kan. Tengok. Nun mati, jangan tahan dekat nun mati yang ditulis tanda mati. Tapi tengok ke depan sikit. Anta. Mati dengan nun. Ni sebenarnya nun mati. Tapi mati dia dah tak ditulis. Bila mati dah tak ditulis, kena tahan 2 harakat. Dengung 2 harakat. Lepas tu nun bertemu dengan ta. Okey, dia bukan bertemu dengan ya dengan waw. Jadi dia kena ikhfa kan. Gantungkan lidah nun tu. Okey, jangan sebut jangan sebut tepat pada nun. Jadi kalau ni kena sebut tepat tapi touch and go. Jangan ada harakat. Baca, lepas tu angkat terus lidah bersebut an. Okey, boleh? Okey, contoh. Kun anta. Saya kena resume pula saya punya ni tadi. Okey. Kun. Okey, nun mati ada tanda mati. Jelaskan nun. Kun. Kun. Ni yang nun tak ada tanda mati ni. Ikhfa ni tahan 2 harakat. Ni tak payah. Kun anta wazau. Tawazau. Ni kan bila dengung dekat anta ni bersedia sebut ta. Kun anta wazau. Zau zai baris atas za. Mati dengan waw. Wazaujukal. Ka mati dengan lam. Wazaujukal jam. Ni jim. Ni sabdu dengan nun. Wazaujukal jannata wa kula. Okey, tak panjang kat situ. La yang kena panjang ni ada alif lepas dia lam. Okey, ingat. Ini kaf. Kaf baris depan ku. Ni lam baris atas la. Lepas tu ada alif. Jadi la tu kena panjang 2 harakat. Mad asli. Lagi sekali. Wa zawjukal jannata wa kula minha. Ingat? Apa ni tadi? Izharkan dia. Jelaskan dia. Touch and go. You touch, baca and then you go. Tak payah, jangan tahan 2 harakat dekat nun yang diberi tanda mati ni. Okey, macam ni tadi juga. Nun diberi tanda mati. Jangan tahan. Okey, boleh. Wa kula minha raghada. Okey. Okey. Boleh berhenti kat sini. Okey, boleh berhenti ataupun nanti ambil balik kat sini. Okey. Okey, boleh. Okey, kat mana? Wa kula minha, ha panjang ada 2 harakat. Raghadan. Ni tanwin 2. Okey, tengok tanwin ni diselari. Jadi tak ada dengung kat sini. Okey, tak ada dengung dan tak ada masuk mana-mana. Izharkan dia. Bila izhar, mana-mana hukum dalam Al-Quran, nama dia izhar, dia tak ada dengung 2 harakat. Jangan tahan 2 harakat. Boleh? Okey, kita baca daripada sini. Ikut sini sampai sini. Ataupun boleh berhenti kat sini. Jannah. Boleh? Okey.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Nah, okey, bila ha ta bulat berhenti kat situ, dia jadi ha. Jadi matikan ta ni jadi ha. Okey? Ambil je. Wa kula minha ragadan haitsu. Ha mati dengan ya. Haitsu syi'tuma. Haitsu. Sa, huruf sa, hujung lidah di antara dua gigi. Nak tanya, untuk wakaf, ta simpul tu bunyinya lepas. So, sebut fah ke fat terlepas ayat yang atas tu. Oh, ni tadi saya bagi contoh dekat jannah. Kan ni ta bulat ni kan. Jadi kalau berhenti, tadi kan saya berhenti kat sini. So, bila dia berhenti kat ta bulat ataupun waqaf kat ta bulat jadi ha. Jadi wa zaujukal jannah. Oh, Rahimah Haji Hasni first time join. Jom join Kak. Okay, insya-Allah. Semoga kita punya grup ini, rumah-rumah kita diterangi dengan cahaya yang Allah nampak dari kerajaan langit dia. Insya-Allah. Okey. Okey, sambung. Haitsu syi'tuma. Ni su hujung lidah di antara dua gigi. Tha. Bukan sa. Bukan sa. Jangan bunyi desir. Tha. Hujung lidah di antara dua gigi. Setiap hari ke? Ya. Dalam PKP ni saya online setiap hari pukul 2 sampai habis satu muka. Okey. Haitsu. Ha nipiskan, ha mati dengan ya, ha baris atas mati dengan ya. Haitsu. Hujung lidah di antara dua gigi. Shin. Ada bunyi berhamburan. Shin. Macam tu. Okey, so shin baris bawah shi. Mati dengan hamzah shi. Okey. Haitsu syi'tuma. Ma ada alif. Ma ada alif. Haitsu syi'tuma. Esok pukul berapa? Pukul 2 petang insya-Allah lepas Zuhur. Okey. Haitsu syi'tuma. Ma panjang 2 harakat. Wala wa baris atas la, lam alif. La baris atas. Patut ada alif ni. Jadi dia kena panjang 2 harakat. Wala taqraba. Wala taqraba. Bunyikan qaf, ta mati dengan qaf. So qaf yang mati apa? Ada qalqalah ataupun bahasa Melayunya pantulkan. Pantulkan. Ikut je saya. Wala taqraba hadhihi. Okey? Tak apa. Boleh tengok ulangan. Okey? Wala taqraba hadhihi. Ha panjang sebab ada alif kecil. Okey, ingat alif kecil ni bukan tanda bunyi atas, tetapi dia bagi tanda bahawa bunyi atas yang sebelum ini, baris atas, kena panjang 2 harakat. Hadhihi. Dhihish. Hi sabdu dengan shin. Okey, ingat petua saya, baca Al-Quran, tengok pergerakan ke hadapan. Ada sabdu ke, ada mati ke, kan? Betul. Hadhihi syajarata. Tengok betul-betul. Okey. Hadhihi. Hi sabdu dengan shin. Hadhihi jim syajarata fataku. Ni satu baca syajarata fataku. Ku panjang ada waw. Fatakuna. Okey. Okey, terima kasih yang pertama kali join. Boleh join lagi. Yang pertama, kalau nak tahu tiap hari, memang saya PKP ni saya memang online setiap hari pukul 2 petang. Dan kalau nak dapatkan notification, so like page saya ni, Al-Baghdadi Section 7 Shah Alam. Like page saya, lepas tu onkan notification tu supaya dapat tengok yang pertama, dapat tahulah saya nak live. InsyaAllah dalam tempoh berkurung ni sampai 14 Februari saya buat live setiap hari pukul 2 petang. Selalunya saya ni mengajar. Saya mengajar kat pejabat-pejabat. Saya ada mengajar dekat Bank Muamalat bank. Dia punya Bank Muamalat ni, CEO dia iaitu Datuk Reza tu, dia bagi satu fund untuk staff dia belajar dekat pejabat. Masya-Allah. Ya,
sangat bagus dia punya. Datuk Reza tu sangat bagus. Yelah, kalau ikutkan benda ni, belajar Al-Quran adalah bersifat peribadi sebenarnya, individu. Tapi Datuk Reza tu, CEO Bank Muamalat ni, mengambil inisiatif dengan dana untuk yang dana company yang ada, dia gunakan untuk training membaca Al-Quran, bagi pendidikan Al-Quran. Isnin hingga Khamis, setiap hari dekat Bank Muamalat untuk staff dia, waktu rehat pukul 1 hingga pukul 2. Waktu orang lain cari makan tengah hari, staff dia datang mengaji Al-Quran. Tapi setiap hari tu, Isnin orang lain, Selasa datang orang lain. Jadi tukar-tukar lah, tak adalah setiap hari. Tapi at least seminggu sekali 1 jam dia orang baca Al-Quran. Betul tak? InsyaAllah. Itulah saya sangat memuji usaha CEO Bank Muamalat tu, yang memberikan dana kepada staff dia. Saya ada 150 orang untuk kelas Isnin hingga Khamis tu belajar di Bank Muamalat. So saya ada beberapa orang guru lah yang datang setiap hari pukul 1 hingga pukul 2 tu untuk ajar daripada asas, kenal huruf, lepas tu ada tajwid, lepas tu ada talaki. Dan program dekat Bank Muamalat untuk staff ni dah bermula 3 tahun daripada 2016 dan sampai tahun ni 2020. Tapi PKP ni tak ada lah, cuti. Tapi saya buat online atas talian. So dapat sambung juga. Saya memang sangat memuji usaha. Bukan semua bos boleh fikirkan nak beri manfaat kepada staff dia kan. Itulah. So semoga apa yang Datuk tu beri pun dia dapat pahala tu, insya-Allah. Itu antara cerita sekarang ni, yang sangat-sangat menginspirasikan. Bukan semua boleh bagi. Yalah, kadang ada memang yang busy, tak boleh nak bagi waktu rehat macam tu kan. Insya-Allah. Okey, sambung. Fatakuna, ku tu panjang, ada 2 harakat. Nun alif ada alif, na panjang 2 harakat. Minadh, tengok mina, na sabdu dengan dha. Okey, tengok. Baca Al-Quran, pergerakan ke depan sikit. Minadh, dha panjang sebab ada alif kecil. Sabdukan kat dha. Ingat, dha ni bukannya bunyi za. Dia tak bunyi za macam tu. Dha ni pun hujung lidah di antara 2 gigi. Okey, minadh-dhalimin. Panjang ini ada ya, lepas tu ada nun kan. Jadi kena panjang. Mi ni nak pergi matikan dekat nun. Kira berhenti. Okey, lagi sekali. Fatakuna minadh-dhalimin. Boleh? Okey, kita ambil. Tadi kita baca sampai sini kan. Okey, kita ambil sini daripada wakula. Okey, slow-slow baca ikut saya. Wakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Okey, sambung je sebab dia baca wa. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Okey. Fatakuna minadh-dhalimin. Matikan nun. Okay, berhenti, matikan nun. Okey. Okey, kita sambung. Ada 2 ayat lagi. Alhamdulillah. 1, 2, 3 baris lagi. Okey. Okey. Fa'azal. Okey, zai sabdu dengan lam. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke depan. Fa'azallahu mash'ama lahuma ma. Ingat, pergerakan ke depan. Ada sabdu kat shin. Masukkan ma tu kat shin. Fa'azallahu masyaitanu. Sya mati dengan ya. Baris atas mati dengan ya jadi syai. Syaita ta. Bukan ta. Ingat, ini bukan ta, bukan huruf ta, tapi dia ta. Hujung lidah, belakang gigi, lepas tu dia macam o. Macam tu. Fa'azallahu masyaitanu anha. Ain mati dengan nun. Tengok. Okey, saya tengok dulu komen.
Okey, terima kasih Puan Rafiqah kepada yang pertama kali join. Terima kasih. Ingatlah, semua ni dengan izin Allah. Allah yang temukan tuan-tuan dan puan-puan pada page saya ni, live saya. Okey. Dan Allah juga yang gerakkan saya. Sebab bila PKP kan, tengah hari saya tak mengajar, jadi saya rasa macam apa saya nak buat. So saya kata saya nak live percuma lah. Kan siapa-siapa nak ngaji slow-slow dengan saya, merangkak-rangkak dengan saya. Okey. Daripada tak mengaji kan, baik kita mengaji walaupun merangkak. InsyaAllah. So kalau lepas PKP, kalau selepas PKP, insyaAllah saya try cari satu masa, satu minggu, satu ataupun dua kali untuk saya live. Okey, boleh? Tapi saya kena cari masa sebab saya banyak sangat kelas. Kadang malam saya ngajar, siang saya ngajar, okey, pagi kadang saya meeting, petang saya meeting untuk pergerakan pendidikan Al-Quran. InsyaAllah. Sebenarnya saya ni dulu engineer. Engineer SAP, iaitu perisian komputer tau. Company daripada Belgium. Tapi adalah, nanti saya ceritakanlah. Okay, kita nak habiskan sebab dah lama ni live. Okay, nanti saya cerita saya punya macam mana saya boleh bermulanya menjadi guru Al-Quran ni. Okay, kita sambung. Anha. Okay, tengok nun mati ada tanda mati. Jadi ini izhar. Ingat, mana-mana dalam Al-Quranul Karim Resam Usmani, nun mati yang ditulis tanda matinya, jadi jelaskan, bila jelas izhar, tak ada dengung. Jangan tahan dan jangan dengung dua harakat. Jadi kita baca nun mati ni, baca, you touch and go. Touch and go. Macam tu. Anha, panjang dua harakat. Anha fa mati dengan kha. Kha. Bunyi kha, jangan ha. Bunyikan bunyi kha tu. Bunyikan kha. Ikut saya, kha. Jadi rajahuma. Betul? Rajahuma. Ma panjang dua harakat. Mim, mi sabdu dengan mim dua harakat. Mimma, ma pun dua harakat, ada alif. Mimma ka, kenapa ka panjang? Ada alif lepas dia, ni ada alif kana, na panjang dua harakat. Fi, ni pun ha bulat. Jadi kalau ha bulat mati, dia kita wakaf, kita matikan dia, ha juga. Jadi tapi panjang sebab ada ya. Mimma kana fi. Boleh? Okey, kita ambil daripada depan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا. Tak sampai pula lafaz. Okey, mati kat situ kan? Ambil je Farid, balik فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Boleh? Okey. Wa qulna. Tengok, kita baca Al-Quran pergerakan kat depan. Tengok, qu mati dengan lam. Okey. Apa? Ustazah, tanda merah tu wajib berhenti ke? Okey, Ustazah, tanda merah tu wajib berhenti ke? Yang mana? Yang sini ke? Yang sili ni ke? Ataupun yang atas ni? Nanti beritahu kat saya, tulisan yang tulis merah ke ataupun yang diwarnakan merah ni? Yang siapa? Suryanawati tanya. Okey, kalau yang ni sebenarnya tak wajib berhenti. Kalau yang ni pun tak wajib berhenti. Boleh berhenti. Kalau panjang nafas, sambung lebih utama. Ni sad lam ya. Dia sambung lebih utama, sili. Tapi kalau tak cukup nafas macam saya tadi, berhenti je. Berhenti. Okey, sebab ini yang telah ulama qura bagi. Maksudnya bila dia bagi tu, maksudnya sempurna maksud tu. Dan maksud sempurna tu, cerita tu sempurna lah. Okey, sambung. Ingat baca Al-Quran, tengok ke depan. Apa yang mati kat depan, baris ni mati kat depan macam tu. Kan? Okey, sambung. Wa qulna, qu mati dengan lam. Wa qulna, na mati dengan ha. Wa qulna bitu. Tu panjang dua harakat. Ba, tengok, okey, tengok alif ni dah ada tanda kosong. Maksudnya dia tak guna
tetapi dia kena ada kat situ untuk penulisan Al-Quran. Tetapi dia tidak dibaca. Okay, dia ada hazaf kat situ. Okay, saya tak nak pakai istilah-istilah tajwid, nanti tak faham. Jadi kat sini maksudnya pada bacaan tak ada, tetapi kena ada pada penulisan. Jadi dia tak guna dalam bacaan kita. Okey, ba baris atas mati dengan ain. Ba'du, dot. Dot baris depan, du. Ba'dukum, ku mati dengan mim. Okey, ingat ain ni dia macam ada lemak berkrim dekat tekak kita. Dia bukan tegak macam contoh macam ni, kadang setengah daripada kita. Okey, dia baca macam ni, ba'dukum. Dia tak macam tu, dia ada ain sikit. Ain, ikut saya, ain, dekat ain, dekat tekak okey. Ujung kiri tak nampak Okey. Saya naikkan sikit Al-Quran saya. Sekejap. Boleh? Okey, saya harap nampak Allahu Akbar. Okey, ain tu dia bila mati ataupun bunyi dia pun ain dia dekat tekak. Okey, cuba buat latihan. Dia keluar dekat tekak, bukan dekat hidung. Ingat. Dan dia ada lemak sikit. Tapi jangan tolak sangat. Jangan macam tu tak. Kan? Okey, tapi dia sikit je. Ba'dukum, ku mati dengan mim. Ba'dukum liba'din. Tanwin tegak macam ni, selari izharkan, jelaskan. You baca, touch and go. Liba'din adu. Macam mana nak mati? Okey, ingat, bila kita waqaf, kita akan matikan huruf yang terakhir yang berbaris. Tetapi sekarang ni kita matikan dekat huruf yang bersabdu. Bersabdu W ni, W. Macam tu. Jadi kita henjut sikit dekat waw ni. Tetapi tak ada bunyi tak boleh bunyi macam ni. Adu, wu ke, wi ke, wu ke, tak boleh. Tetapi kita punya muncung tu macam wu, macam betul-betul muncungkan betul. Okey, boleh? Tapi jangan dua harakat, dia tak ada dua harakat, tapi enjut sikit. Boleh? Okey, kita baca lagi sekali Baca daripada atas ke bawah. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Macam kita enjut sikit. Tapi jangan bunyikan macam ada baris adu, wi ke, wu ke, tak boleh. Okey, adu, enjut sikit. Okey, memberi tanda waw tu bersabdu. Sebenarnya huruf yang bersabdu ni maksudnya dia ada dua huruf di dalam tu. Nama dia bacaan berganda. Huruf tu berganda, ada dua sebenarnya. Sebab macam tu. Sebab tu yang saya cakap, kalau huruf bersabdu dia guna dua kali. Macam tu. Okey, kita sambung. Walakum, ku mati dengan mim. Walakum fi, mati dengan lam. Okey, ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan. Walakum fil ardi mu mati dengan sin, dot bawah di. Okey, walakum fil ingat mim jangan tahan sebab dia diberi tanda mati. Bila saya ingatkan lagi sekali, mana-mana tanda mati yang ditulis mati dia, maksudnya jelaskan huruf yang mati tu. Bila jelas ataupun nama dia izhar, tak ada dua harakat. Ingat? Macam tu. Jelas Puan Zaleha, insya-Allah. Okey, kalau jelas, insya-Allah saya harap dapat membantu ramai orang sangat baca walaupun merangkak. Jangan risau, merangkak pun dapat pahala. Insya-Allah Okey, sambung. Okey, di dot walakum. Ingat, bila tanda mati ditulis, jangan tahan dua harakat, jangan dengung. You touch and go. Macam tu. Walakum fil ardi mustaqarrun. Sabdukan ra. Mustaqarrun. Okey, tanwin ni, tengok tanwin ni
bertemu dengan waw. Tengok ada tanda kan. Bila merah tu macam mana tadi? Kat sebelah. Bila merah macam ni, ni Al-Quran ni ada tanda merah, tanwin ni. Bila merah macam ni, tanwin bertemu dengan waw, masukkan dekat waw tu. Idghamkan dia. Dalam bahasa tajwidnya, idgham bi gunnah. Masukkan dengan dengung. Bila masuk dengan dengung, apa-apa hukum Al-Quran, apa-apa hukum tajwid Al-Quran, ada dengung je confirm 2 harakat. Jadi kena baca mustaqarrun, sabdu dengan ra, taqarrun, masuk kat waw, mustaqarrun wa mata, ta panjang, ada alif kecil 2 harakat, tanwin 2 di depan. Tengok, tanwin ini ditulis dengan tanwin yang sebenar. Ini contoh tanwin sebenar. Ini tanwin yang sebenar. Bila tanwin sebenar yang ditulis dalam resam Usmani Al-Quran ni, jadi baca jelas, touch and go, tak ada dengung, jangan tahan. Yang salahnya adalah kita baca macam ni, kita tahan. Wa mata'un ila, tahan tu tak boleh. Dia kena touch and go macam ni. Wa mata'un ila hin. Jangan you touch and then you go. Macam tu. Wa mata'un ila, ila, la panjang sebab ada alif kecil. Lepas la ada alif kecil, panjang 2 harakat. Hin panjang sebab dia ya, tapi kita berhenti, matikan nun. Jadi sebelum nun tu panjangkan dulu. Wa mata'un ila hin, matikan nun. Boleh? Okey, kita ambil kat sini balik. Ambil nafas betul-betul, penuh-penuh. Lepas tu sepanjang membaca tu, lepaskan sikit-sikit. Tegakkan perut. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ilahin. Nipis. Hin. Boleh? Okey, ayat terakhir. Fatalaqa. Tengok, baca Al-Quran, pergerakan ke depan. Fatala, la sabdu dengan qaf. Fatalaqa. Qa panjang sebab ada ombak lepas tu. Ombak ni bertemu dengan hamzah. So bertemu dengan hamzah berapa harakat? Ombak selepas tu hamzah, qa dibaca 4 atau 5 harakat. Fatalaqa Adamu. Panjang sebab ada alif lepas dia. Adamu mir. Tengok, baca Al-Quran, bergerakkan ke depan. Mi sabdu dengan ra. Alhamdulillah. Mi sabdu dengan ra. Ra ni baris atas, sabdu pula dengan ba. Lepas tu ba ni baris bawah. Mir rabbihi. Hi panjang, ada ya. Ni ya ni kepala ya, 2 harakat. Jadi yang panjang untuk ya kepala ni adalah hi ni. Tetapi kalau katalah kita berhenti dekat bihi ni, tapi kita tak boleh berhenti mir rabbihi, tak boleh. Kita kena berhenti mir rabbih. Hi ni tak panjang. Ini nama dia mad silah qasirah. Dia jadi panjang sebab dia sambung di antara bihi dengan kalimat. Macam tu. Okey, ikut saya. Tak apa, ikut saya. Kalau confuse lah ustazah, ustazah cakap apa? Tak apa, ikut saya baca. Okey, boleh? Okey, lagi sekali. So mir rabbihi panjang 2 harakat. Mir rabbihi kalimah. Mi sabdu dengan ra. Mir rabbihi kalimatin. Kalimah ma panjang ada alif. Ni tengok tanwin dah tak selari, bertemu dengan fa, jadi dia ikhfa. Jadi jangan sebut tepat pada nun. Kan tanwin ni dia ada bunyi nun, tin. Jadi tak boleh baca tin, tak boleh baca setepat pada nun. Jadi gantungkan lidah sikit, lepas tu bersedia sebut fa, lepas tu ikhfa ni ada 3 kerja kena buat masa baca ikhfa. Pertama, gantungkan lidah, iaitu sembunyikan lidah. Sembunyikan bacaan nun. Jangan sebut nun.
Yang kedua, dengung 2 harakat. Untuk ikhfa, bacaan ikhfa. Yang ketiga, bersedia sebut fa, huruf selepas tu. Okay, contoh. Kalimatin fata, kalimatin fata. Ta panjang ada alif. Fataba alaih. Ni tadi ada orang tanya ke yang ya ni? Ini mad lin. Ni berhenti mad lin. Alaih. Dia macam bunyi lembut. Alaih. Kalau waw min khauf. Kalau jumpa nanti kita berani. Ni mad lin. Pun dipanjangkan laih tu. Dia panjangkan 2, 4 atau 6 harakat boleh baca. Okey, kita baca daripada sini. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Matikan ha, alaih. Ha, I sabdungan nun. Innahu. Innahu na baris atas. Hu panjang, ada waw kecil. Tapi dia panjang 2 harakat sahaja. Innahu huwat. Ingat? Bacaan Al-Quran pergerakan ke hadapan. Jadi wa sabdungan ta. Lepas tu ta ni baris atas, sabdu pula dengan waw. Betul-betul kan? Lepas tu waw tu baris atas. Panjang pula ada alif. Boleh? Ba baris depan bu, tapi sabdu dengan ra. Ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan. Burrahim. Macam tu Okey, kita baca yang ni. Innahu huwat tawwabur rahim. Ta saya terlebih angin pula Tak boleh lebih sangat angin Innahu huwat tawwabur rahim. Huwat tawwa, wa panjang, burrahim, bu sabdu dengan ra. Okey, lagi sekali. Innahu, sabdu, nun sabdu, tahankan 2 harakat. Innahu huwat tawwabur rahim. Matikan mim, kita berhenti, matikan huruf yang paling terakhir. Lepas tu sebelum huruf baris terakhir tu, sebelum huruf terakhir tu ada ya. Jadi him, ha nipis, masukkan tarik panjang sikit. Innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Okey. Insya-Allah. So saya rasa saya cadangkan boleh baca. Okey, lepas ni cuba baca. Tengok ni. Cuba baca terjemahan ayat 30 hingga ayat 37 ni. Sebab dekat sini lah Allah ceritakan macam mana iblis itu tak nak sujud kepada Adam. Lepas tu dia hasut pula Adam. Okey. Tengok ni. Ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah pelbagai makanan yang ada di dalam sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon tu pohon apa? Tu. Pohon itulah yang Allah pohon khuldi. Okey. Pohon khuldi. Kelak kamu akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya teraniaya, orang yang aniaya. Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi apa? Tengok ayat 36. Lalu syaitan memperdayakan mereka. Memperdayakan mereka tu Adam pula. Memperdayakan Adam dan Hawa. Sehingga mereka dikeluarkan daripada segala kenikmatan di syurga kami, dan kami berfirman, turunlah kamu, iaitu Adam dan Hawa tu, Allah murka sebayang kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga waktu yang ditentukan. Maksudnya Allah pisahkan mereka bila turun dekat bumi tu.
dan nanti sampai satu masa mereka akan bertemu. Okey, syaitan memperdayakan mereka. Maksudnya masa tu syaitan perdayakan Adam dan Hawa ni, cakap pohon khuldi tu mula-mula Allah dah beritahu kan, dekat situ kat ayat 35 tu, jangan dekati pohon itu, kelak kamu akan termasuk golongan orang yang zalim. Tapi apa yang syaitan buat dengan Adam dan Hawa ni, dia bisikkan pohon khuldi tu boleh, siapa makan buah daripada pohon khuldi tu boleh kekal di dalam syurga. Cerita tu ada dalam surah Taha. Dalam surah Taha ayat 120. Macam tu licik kan? Licik tipu daya syaitan ni. Tapi dia bisikkan kat kita je. Macam tu. Lepas tu 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya. Maksudnya bila Adam dah turun ke bumi, dipisahkan daripada Hawa, dah keluar daripada syurga tu, Adam terima beberapa kalimah daripada Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Maksudnya selepas kalimah, apa kalimah tu adalah kalimah ucapan taubat. Doa-doa taubat yang Allah beri kepada Adam, dan Adam amalkan doa-doa taubat tu, dan Allah menerima. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Okey, ini di antara doa doa taubat yang Allah berikan kepada Adam masa tu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Okey, insya-Allah. So saya rasa sampai di sini dahulu pertemuan kita hari ini, insya-Allah. So baca Al-Quran. Okey, orang yang baca Al-Quran ni, penduduk langit akan nampak cahaya pada rumah kita. Jadi hiasilah rumah kita. Kalau kita selalu suka hias rumah dengan barang IKEA, dengan barang-barang ni kan, siapa tak suka hias rumah, betul tak? Jadi kerohanian rumah tu pun perlu kita isi. Antaranya baca Al-Quran. Walaupun merangkak-rangkak, jangan risau. Okey? Jangan risau. Okey, kerana Allah dah janjikan orang yang baca Al-Quran merangkak-rangkak, Allah bagi 2 pahala. 1 pahala sebab baca tu, yang 1 huruf 10 pahala. Yang kedua, Allah bagi pahala atas usaha yang merangkak-rangkak tu. Tapi orang yang mahir baca Al-Quran, bersamanya ada malaikat. InsyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi besok pukul 2 petang, insyaAllah. So siapa yang tak tengok daripada awal, boleh tengok daripada awal. Okey, boleh ulang semula bacaan muka surat 6. InsyaAllah kita jumpa esok. Okey, terima kasih sama-sama. Ada orang daripada Air Baloi. Nak tahu saya orang Pontian Johor, Kampung Penerok. Ya Allah, rindunya. Benda yang saya paling rindu adalah salah satunya saya rindu makan seafood dekat kampung. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kita baca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bacalah Al-Quran di mana sahaja. Saya doakan semua baca Al-Quran di mana sahaja, di waktu mana pun, dan semoga kita mendapat syafaat Al-Quran dan mendapat rahmat dan barakah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Rasulullah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.